Tetapi ad-dukhan, istilah perkataan ad-dukhan yang sama yang disebut dalam ayat yang kita baca tadi, wahya dukhan, langit itu dalam keadaan dukhan pada masa asal kejadiannya. Mungkin dua istilah yang sama tetapi merujuk kepada dua maksud yang berbeza. Jadi doktor, kita terus kepada perbincangan kita iaitu mengenai matahari pula dalam Al-Quran. Bagaimana? Ya, matahari ini cukup banyak dalam Al-Quran. Kita bacalah dalam surah Wasyam, surah Duhaha dan sebagainya. Asyam ini dalam surah dalam Al-Quran cukup banyak, dan dia sebenarnya pada hakikatnya Asyam ini, matahari ini ialah bintang yang paling dekat dengan kita. Bintang yang kita lihat jauh itu sebenarnya sebesar matahari. So bintang kita tak namakan bintang, kita panggil matahari. Tetapi dalam konteks ahli astrofizik, dia panggil bintang juga matahari kita. Sebab dia adalah benda yang sama, tak ada beza. Matahari ialah merupakan cahaya, sumber cahaya pada manusia di bumi, dan dia adalah satu jenis bintang. Dan kalau kita lihat dalam surah mana sekalipun kita baca daripada Al-Baqarah sampailah ke akhirnya, kita akan temui banyak umpamanya dalam surah Yasin yang kita selalu baca. Ada tak agaknya ni orang yang dah kira berapa tu perkataan matahari tu, doktor? Matahari tadi ada, langit tadi ada 310 ya, kan? Ada. Dia kira, saya tak ada muka sama apa, saya tak sempat tengok, tapi ada. Asyam ni cukup banyak, dan dia cukup menarik sebab proses kejadian matahari pun sama seperti bintang. Bermaksud matahari kita juga akan mengalami masalah yang sama seperti bintang. Sebab bintang ini, kalau kita teruskan perbincangan tadi kan, dia daripada remaja, daripada kelahirannya jadi remaja sampai dewasa, betul, dan mati. dia akan mati. Dan matahari kita juga akan mati. Dan kita lihat iza syamsu kuwirat, apabila matahari dipadamkan, matahari kita akan padam. Dan apakah yang akan terjadi kepada matahari jika dia padam? Maka di situ berakhirlah dunia ni. Sebab bayangkan, kita ada cahaya, kita boleh kehidupan dengan ada matahari. Tetapi satu masa matahari adalah satu bintang yang bertaburan di angkasa raya, dan dia mempunyai ajal yang sama seperti manusia. Apabila sampai masanya wajubi asyamsu wal qamar, matahari akan terpelusuk, bulan akan tercantum ke dalam perut matahari, maka berakhirlah kemusnahan total alam semesta kita. Dan di situ umat Islam memanggilnya hari kiamat. Dan Al-Quran menceritakan banyak perkara yang tentang matahari. Dan matahari ini, kalau kita perhatikan dalam surah Yasin umpamanya, asyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, bahawa matahari ini berlari li mustaqarrin laha, sedang menuju kepada tempat akhir destinasinya. Dan cukup menarik bila ahli mengkaji tentang perjalanan matahari. Matahari ini rupanya laju berjalan. Dan dia berjalan bukan lurus. Dalam Al-Quran tadi sebut wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan mereka ahli kosmos cuba mengkaji bagaimanakah matahari berjalan, dan dia tidak berjalan. Rupanya dia berlari macam kuda berlari. Matahari ini dia turun naik macam kita, macam kita benang di dalam gelombang, macam kita berenang di dalam laut, dalam sungai, dalam tasik. Begitulah matahari berjalan berdasarkan kepada trajektori perjalanannya menuju kepada destinasi akhir yang dipanggil solar apex. Saintis memanggil solar apex, maksudnya tempat terakhir matahari boleh pergi. Lepas itu matahari tak boleh pergi lagi, dia bertembung dah dengan tempat akhir, dia tak boleh pergi ke depan lagi, so dia mesti mati. Maknanya sekarang ni dia belum sampai lagi. Belum sampai. Dan kalau kita perhatikan hayat sebuah bintang, kita boleh lihat kata Zaurun Najat tentang warnanya. Warna yang kita sebutkan tadi, warna yang asal adalah biru, kemudian putih, kuning, orange, merah. Dan apakah warna matahari sekarang? Dan mengikut Najat, dia adalah antara kuning dan putih, ataupun kuning, putih ke orange. Maksud dia sudah mengalami satu proses umur yang panjang. Dan dari segi saintisnya, dari segi saintifiknya, matahari ada hayat akhir. Berapa lama lagi? Ahli matematik boleh kira. Cukup mudah. Kita boleh kira dengan jisim yang ada sekarang dan apa yang ada, dan kita boleh ada rumus-rumus yang boleh mengira dengan pasti. Pelajar matematik dapat merumuskan bahawa matahari pasti akan habis bahan bakarnya. Bila tu doktor dapat tahu tak? Stephen Hawking telah kira, dan dia datang ke Tokyo, ceritanya dia pergi ke Tokyo, dia cerita matahari akan hidup sekian-sekian, dia tulis, dia buat pengiraan matematik di papan hitam. Tiba-tiba esok pasaran saham, pasaran Nikkei Tokyo jatuh menjunam sebab Stephen Hawking buat kiraan bahawa matahari akan padam. Lepas tu sambungan, dia itu siri yang pertama. Siri yang kedua dia beritahu
padam pun lambat lagi. So naik balik sahamnya. Ini cerita lawak. Tetapi nak ceritanya, apa yang dilakukan oleh Stephen Hawking tadi ialah perkara yang benar. Berdasarkan saintis, sebab kita bayangkan matahari seperti lilin. Panjang mana lilin sekalipun, bila kita bakar dia akan habis. Sebab dia adalah bahan bakar yang terhingga, yang finite. Sebab bahan yang terhingga ini apabila kita membakar, satu masa dia akan haluan sampai habis. Bayangkan lilin, kita sudah sampai ke pangkalnya, apa yang berlaku? Sebelum dia mati, dia keluar api yang besar, merah. Itu dalam istilah matahari. Matahari juga akan mengalami peristiwa yang sama mengikut saintis yang dipanggil sebagai red giant. Red giant ini ialah satu fasa matahari ataupun bintang yang hampir dia mati, dia mengeluarkan segala-gala tenaga yang dia ada, dan dia menerangi, mengeluarkan satu cahaya yang sangat besar yang disebut sebagai supernova oleh orang barat, oleh saintis barat. Supernova ini, dan sebelum itu dia hancur, pecah, berkecai ke mana lagi. Itulah destinasi matahari. Matahari akan pecah, hancur. Dalam satu hadis, seorang kumpulan Yahudi datang bertanya Rasulullah, wahai Muhammad, dia kata, pada hari ditukarkan bumi menjadi bumi yang lain dan langit pada langit yang lain, di manakah manusia? Rasulullah kata, manusia di dalam kegelapan. Bermaksud matahari sudah tidak ada. Matahari, kita dalam kegelapan. Dan itu kata Rasulullah, kita berhadapan dengan sirat al-mustaqim. Manusia berada dalam kegelapan. Setiap daripada kamu akan melintasi tiang sirat, dan yang terselamat alhamdulillah, dan yang lain akan jatuh ke dasar neraka, dan yang akan melepasinya ialah orang-orang beriman. Dan ketika itu kita tidak ada cahaya. Fi zulumat, kata Rasulullah. Dalam kegelapan sangatlah, Doktor. Dan kita tidak dapat bayangkan sebab maklumatnya kita tidak tahu. Setakat yang kita tahu ialah Rasulullah kata, manusia di dalam fi zulumat dunal jis, dan dia berada dalam kegelapan sebelum menyeberangi titian sirat yang dimaksudkan itu. Dan ini sangat selari dengan apa yang dikaji oleh kosmologi, bahawa matahari akan padam. Iza syamsu kuwirat wa idzal nujum mankadarat dan sebagainya, menunjukkan bintang juga akan hancur, akan pecah, dan matahari akan dipadamkan. Memusnahlah objek-objek yang kita lihat sekarang. Sebab kalau kita bandingkan lilin tadi, matahari juga demikian, mempunyai bahan api yang terhad. Satu masa dia akan padam. Dan kita lihat di bintang, dalam kajian buku ini, dia menggambarkan warna bintang itu. Kita boleh dapat jangkaan hayatnya berdasar kepada warna yang dipancarkan oleh bintang tadi. Ada yang warna biru, itu menunjukkan dia masih remaja. Ada yang sudah kuning, menunjukkan dia telah menghabis separuh umurnya. Dan apabila dia sudah mencapai warna orange, tunggu masa dia untuk mati. Dan apakah yang berlaku seterusnya? Dan ini merupakan tekaan, sama ada dan di dalam kajian yang dilakukan di barat ataupun di mana-mana, mereka cuba mengkaji apakah yang berlaku seterusnya. Tetapi mereka lihat kadang-kadang bintang seperti matahari sebelum usianya tua telah pecah. Dia telah musnah sebelum usia remajanya. Dan ini kadang-kadang kita dirakamkan peristiwa ini oleh NASA, oleh Hubble, stesen Hubble di Amerika, melihat objek yang jauh daripada bumi dengan alat yang cukup canggih, dan sekali-sekala dia merakamkan peristiwa pecahan langit ataupun nebula disebut, ataupun kadang-kadang bintang yang belum cukup masa telah pecah. Dan dalam surah Ar-Rahman disebut, wa idzal syaqqatis sama'u fakanat waddatan kaddihan, apabila langit itu pecah. Sebahagian pada objek samawi itu pecah, kita lihat dia bertukar, kata surah Ar-Rahman tadi, menjadi bunga mawar yang merah. Wardatan kaddihan, bunga mawar yang berminyak-minyak. Dan apabila dirakamkan gambar bintang yang pecah, nebula yang pecah, kita dapati bahawa betul-betul gambaran sebuah sekuntum bunga mawar. Tetapi cahayanya seperti api yang membentuk seperti bunga mawar yang berkelopak-kelopak. Rupa-rupanya yang kelopak itu ialah api yang keluar daripada pecahan, dan dia seperti berminyak-minyak. Dan exactly sebagaimana yang dirakamkan dalam surah Ar-Rahman, fa idzan syaqqatis sama'u fakanat waddahan kaddihan. Apabila langit telah pecah, maka bertukarlah langit tadi menjadi bunga mawar yang berminyak. Dan inilah yang kita dapat saksikan di antara keselarian kajian sains moden dengan Al-Quran. Hakikat apa yang disebut Al-Quran hanya Allah yang tahu, tetapi percubaan manusia untuk melihat kedua-duanya, mereka melihat semakin menghampiri kebenaran Al-Quran. Dan inilah yang disebut sebagai mukjizat, dan inilah yang dimaksudkan oleh Profesor Najjar supaya pelajar moden hari ini
ini mereka kadang-kadang tidak berminat lagi untuk belajar tauhid secara klasik. Lalu cara ini alternatif untuk diperkenalkan dari kurikulum. Kalau negara kita boleh perkenalkan astronomi ataupun astrofizik ataupun kosmologi dalam wajah ini, alangkah cantiknya supaya kita dapat satu dimensi baru bagaimanakah untuk kita kenali tauhid rububiyah melalui kurikulum. Yang sekarang masih jauh dalam perbandingan di antara pendekatan antara dua ini, dan kalau ini boleh menjadi kepada satu paradigma baru dalam kajian yang akan datang, maka saya bagi para pendengar yang terlibat secara langsung dengan kurikulum, bolehlah kita sama-sama fikirkan ke arah kebaikan ini, supaya ini menjadikan satu media dakwah yang sangat berkesan kepada generasi saintifik moden, sebab mereka sangat terikat dengan kajian yang dilakukan oleh Barat. Sekarang kita tunjukkan. Nampaknya ya Doktor, kita tak ada masa lah untuk meneruskan tajuk kita Bumi dan Al-Quran dan seterusnya, planet dan bulan. InsyaAllah kita akan menyambungnya pada minggu hadapan Doktor ya. Demikian dulu pertemuan kita menerusi rancangan Minda Intelek untuk kali ini yang memperkatakan tentang sebuah buku bertajuk As-Sama atau Langit di dalam Al-Quran, tulisan atau karangan Dr. Zahrul An-Najat. Sehingga kita bertemu lagi di lain siaran. Assalamualaikum.